Berfirman Allah Ta'ala bahawa orang munafik itu dalam tingkat yang paling bawah dari api neraka. Api neraka ni bentuk tak tahulah macam mana, tapi dia ada dasar dia tu. Dasar dia yang gelap, yang hitam, tak nampak apa. Yang paling panas, yang tu orang munafik duduk dalam tu. Orang munafik ni Islam ni. Dia berkait dengan Islam lah. Bukan orang kafir, orang munafik ni. Dalam di jurang dia sekali. Dalam jurang api neraka. Kerana mereka ingkar sesudah berilmu. Kenapa orang munafik ni dia duduk dalam? Dia dah Islam, dia dah ada ilmu, tapi dia cakap lain buat lain. Hipokrit lah kalau bahasa sekarang. Bahasa dulu munafik. Dia dah ada ilmu, dia buat salah, tempat paling bawah. Dijadikan orang Yahudi lebih jahat daripada orang Nasrani. Padahal orang Yahudi tidak mengaku Allah mempunyai anak, dan tidak mengatakan bahawa Allah itu yang ketiga dari yang ketiga, adalah disebabkan orang Yahudi itu ingkar sesudah tahu. Orang Kristian ni, Nasrani, rata-rata dia sembah 3 Tuhan. Sama ada dia sembah Bapa, dia sembah Nabi Isa, Yesus, dia sembah Roh Kudus, Malaikat Jibril, dan sebagainya, sembah mak Nabi Isa, Maryam, Siti Maryam. Orang Yahudi rata-rata dia sembah Tuhan. Dia pun tak sembah berhala. Mana ada orang Yahudi sembah berhala? Orang Yahudi juga dia sembah Tuhan terus lah. Walaupun namanya dia sebut Yehovah ke, Eloah ke, El-Ion ke, tapi dia sembah Tuhan. Orang Kristian tadi dia sembah selain Tuhan. Tapi Allah paling marah pada orang Yahudi. Bukan marah orang Kristian. Orang Kristian dia marah dah, tapi marah lebih pada orang Yahudi. Patutnya Tuhan marah orang yang sembah sembah patung-patung, sembah manusia kan, sembah malaikat. Tapi Allah marah kepada orang Yahudi yang sembah Tuhan. Kenapa dia marah orang Yahudi lebih? Sebab orang Yahudi dia dah ada ilmu. Dia tahu dah segala-gala pasal ilmu-ilmu kitab-kitab ni. Dia tahu Al-Quran ni betul, tahu Nabi Muhammad betul, tahu Islam ni betul, tapi dia ingkar. Yang sebab tu dia dikenakan lebih teruk daripada orang Kristian. Padahal dia sembah Allah, orang Yahudi ni. Dia tak sembah patung, tak sembah manusia, tak sembah malaikat. Berfirman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 146, mereka mengetahuinya seperti mengetahui anaknya sendiri. Ada 2 jenis tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang Yahudi ni dia tahu dah agama Islam ni betul. Dia tahu dah Al-Quran tu betul, disebut dalam kitab-kitab dia, dia tahu betul dah. Seolah-olah dia kenal macam anak dia sendiri. Kalau kita sebut Islam ni, tahu dah macam dia kenal anak dia, memang betul. Bila sebut Al-Quran, dia tahu macam dia tahu anak dia dah, memang betul. Bila sebut Nabi Muhammad, tafsiran yang kedua, orang Yahudi zaman itu kalau dia tengok Nabi Muhammad tu, dia tahu dah itulah utusan akhir zaman. Tapi disebabkan Nabi Muhammad ni tak datang daripada keturunan Bani Israel, dia tolak. Dia tahu dah, tengok Nabi Muhammad, dia tahu dah macam dia kenal anak dia sendiri. Ni Quran kata. Orang Yahudi dia tengok, siapa tu? Muhammad. Memang dia lah utusan terakhir. Tapi dia kenal pun dia tak mau mengaku sebab datang daripada bangsa Quraisy. Dia tak mau mengaku keturunan Nabi Ismail, dia tak mau. Dia nak keturunan Ishaq. Keturunan dia, padahal dua-dua anak Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq pun anak Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ismail ni dia tak mau. Dia tak mengaku Nabi pun, Nabi Ismail tu. Nabi Ishaq ni dia keturunan dia. Sebab tu bila orang Yahudi tahu Nabi Muhammad akhir zaman ni dia akan berhijrah ke Madinah, bila dia muncul nanti, sebahagian orang Yahudi dia pergi duduk di Madinah. Dia duduk di sana. Orang heran, kenapa orang Yahudi datang duduk di sini? Sedangkan orang Yahudi dia duduk di sebelah Kanaan, sebelah Palestin, Syria, sebelah Syam sana. Tapi mereka duduk di Madinah sebelum zaman Nabi Muhammad. Jadi penduduk Madinah pun tanya, yang Aus, Khazraj semua ni kan, kenapa kamu datang duduk sini? Sebenarnya kami menunggukan Nabi akhir zaman. Bila dia muncul nanti, dia akan berhijrah ke sini. Ketika itu kami akan menguasai Madinah ni, mengalahkan kamu penduduk Madinah dengan Nabi akhir zaman. Sungguhlah kamu. Dia bagi apa? Warning pula kepada penduduk asal Madinah. Mereka tu orang pendatang. Tiba-tiba orang Madinah ni percaya. Orang Yahudi kata Nabi akhir zaman akan datang berhijrah ke sini. Okey, kita pun percaya. Orang Madinah percaya. Bila muncul Nabi Muhammad, sebab tu orang Madinah dia terima terus. Padahal dia dapat berita tu daripada orang Yahudi.
Di Mekah sana dah muncul satu orang nama dia Muhammad, dia mengaku sebagai Rasulullah. Orang Madinah terima, hantar rombongan, wakil-wakil pergi jumpa Nabi Muhammad. Sedangkan kaum keluarga Nabi Muhammad di Mekah tu sendiri tak terima dia. Nabi Muhammad lahir dalam mereka. Mereka tengok Nabi Muhammad daripada kecil memang orang baik, digelar Al-Amin, terpercaya. Tapi tak terima bila dia kata dia Rasulullah, pesuruh Tuhan, tak mau terima. Yang orang asal Madinah tak pernah tengok Nabi, tak pernah kenal, bila dengar kata Nabi Muhammad dah muncul, betul, terus mengaku. Bahkan dia sambut Nabi Muhammad datang. Tapi yang terbaliknya, orang Yahudi, dia yang bagi tahu kat orang Madinah Nabi akhir zaman akan muncul, dia akan hijrah ke sini. Tapi bila Nabi Muhammad datang, dia tak mengaku. Dia bukan. Ini orang lain. Ini bukan dia. Dia sepatutnya datang daripada keturunan Nabi Ishaq. Dia bukan daripada orang Quraisy. Orang Madinah heran. Dia yang bagi tahu kat kita, kata Nabi Muhammad ni akan datang hijrah. Bila Nabi Muhammad datang hijrah, dia pula tak percaya. Orang yang cerita tu tak percaya. Orang yang dengar dia percaya. Dah terbalik. Sebab tu orang Yahudi ni dikenakan lebih teruk, dikutuk lebih teruk daripada orang Nasrani. Walaupun mereka sembah Allah, tak sembah patung, tak sembah manusia, tak sembah malaikat. Dan berfirman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 89, setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka tidak percaya kepadanya. Dah datang kitab Quran, datang seruan Islam, datang Nabi Muhammad, kami tak mau percaya. Asal-asal dia percaya, lepas tu tak percaya. Sebab itu Allah Ta'ala mengutuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Sampailah kepada yang terakhirlah, masa pun mencemburui kita, yang last.